Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Nurhayati Othman dari Ming Wanita. Hari ini saya akan menubuh seorang usahawan yang berjaya dalam kisah inspirasi sukses. Nak tahu siapa? Jom. Hari ini bersama saya Nurhayati Othman dalam kisah inspirasi sukses bersama Anne Idris, orang yang memang tak asing lagi dalam dunia bakery ni. So hari ini kita nak bercerita kejayaan dia, kisah inspirasi dia untuk semua pembaca Minggu Wanita. Assalamualaikum Anne. Waalaikumsalam. Terima kasih Kak Yati daripada Minggu Wanita. Saya sangat terharu datang menjumpa saya hari ini sama-sama. Untuk berkongsi kisah saya untuk memberi inspirasi kepada wanita-wanita di luar sana, insyaAllah. Okey Anne, kita tak nak cerita pasal kejayaan Anne semula sebab kita dah tahu dah, memang orang dah kenal dah Anne kan dari bakery, motivator semua kan. So kita nak bercerita di sebalik kisah kejayaan Anne. Ada pengalaman macam mana Anne menceburi, started dia macam mana? Okey, saya selalu bagi tahu pada usahawan, bila anda mula berniaga, simpan kisah sedih. Sebab masa tu tak ada siapa nak dengar. Tapi bila anda dah berjaya, alhamdulillah, semua orang nak dengar kisah sedih. Orang akan dengar kisah di sebalik kejayaan Anne Idris. Jadi kisah saya bermula pada tahun 2006. Jadi dah tentulah saya melalui liku-liku kesukaran untuk bangkit sampai ke tahap ini. Sehingga satu tahap saya pernah berjalan kaki 6 km bersama ibu saya. Saya juga pernah ketuk pintu minta beras semua orang. Kemudian saya juga, ini saya nasihat pada usahawan, jangan buat macam mana Anne Idris buat. Sebab tu bila kita berniagalah seperti usahawan yang ada ilmu. Kena ada SSM, kena ada akaun dan sebagainya. Saya dulu tak ada SSM saja, akaun tak ada. Sampailah saya membuat pinjaman wang berlesen. Itu kisah hidup saya, kisah hidup Anne Idris yang dulu orang tak nak dengar. Kalau kita minta bantuan pada orang lain, orang akan cakap, ni mesti nak pinjam duit. Tapi bila dah sampai tahap ini, orang nak tahu bagaimana Anne Idris boleh berada di tahap ini. Apa kekuatan dia. Tapi sebenarnya percayalah, kejatuhan saya adalah kebangkitan saya. So boleh cerita lebih lanjut tak macam mana yang ketuk pintu, nak minta beras, lepas tu masa tu Anne umur berapa, lepas tu macam mana boleh start daripada Mum Bakery tu kan? Saya berniaga Mama's Bakery ni pada tahun 2006. Sekarang dah alhamdulillah 16 tahun. 16 tahun. Jadi berniaga tak ada ilmu, tak ada akaun, tak ada apa semua, hancur. Sebab kita bila berniaga ni dulu saya ambil jadi usahawan yang syok sendiri. Sebab tu saya bagi tahu pada usahawan-usahawan, jangan berniaga yang syok sendiri. Saya berniaga syok sendiri, ada duit sikit buka kedai. Tapi sebenarnya marketing tak tahu, branding tak cukup kuat, ilmu dalam keusahawanan tak tahu, kepakaran kita dalam bidang perniagaan itu pun kita tak tahu. Makin lama hancur. Masa tu saya umur awal 20-an. Terlalu awal sangat, awal 20-an. Jadi masih muda, masih mentah, masih tidak ada pengalaman. Itulah dia. Saya jalan kaki, seluk poket hanya ada RM5 saja. Masa tu Anne kat mana? Maksudnya dekat Bandar Kat ataupun dekat... Saya buka kedai di Subang Perdana. Oh, Subang Perdana. Oh, sini. Di sini Subang Perdana. Jadi saya ni berasal daripada keluarga yang sangat susah. Bapak saya kerja guard. Jadi jaga je. Mak saya cuci loyang. Kedai bakery Cina cuci loyang. Umur 9 tahun saya dah tengok mak saya cuci loyang. Saya kata satu hari nanti saya akan ada kedai kek sendiri. Saya bahasa diri saya cek. Mak, nanti satu hari nanti cik akan ada kedai sendiri. Mak tak payah cuci loyang lagi dah. Kita akan hidup senang insyaAllah. Tapi sebenarnya saya ni tak nak belajar. Saya tak nak belajar. Tetapi saya mempunyai keinginan untuk berjaya. Jadi kalau cikgu tanya kat sekolah, cita-cita nak jadi apa? Saya dah memang cakap daripada kecil lagi, itulah cita-cita saya nak jadi bos. Nak jadi apa? Jadi bos, jadi bos. Macam mana nak jadi bos? Matematik pun tak tahu, nak kira-kira pun tak tahu. Tapi tetap nak jadi bos. Berangan tu, kalau kita tidak membuat tindakan, kita takkan dapat kenyataan tu. Betul. Jadi, saya pula cucu kesayangan nenek saya. Anne anak sulung ke? Saya anak nombor 2. Jadi, arwah nenek saya ni memang sayang kat saya. Jadi, tanah dia banyak. Jadi, saya kata, Cik nak buka kedai kek. Awal 20-an, muda sangat-sangat. Cik pandai buat kek ke? Cik tak tahu buat kek, tapi Mama
Sebab kerja kedai Cina, dia mungkin mama boleh buat kek. Jadi saya buka kek berdasarkan kepakaran ibu saya. Tak berapa nak pakar juga. Yang sekadar tahu kek butter, kek pisang macam tu. Jadi kita tak study. Saya tidak study keadaan sekeliling. Saya tidak tengok siapakah kompetitor saya, main buka je. Lepas tu macam mana dengan kedai kek tu lah? Bila buka, kita buat renovation dulu. Buat meletup-letup cantik-cantik. Tapi kita lupa tentang marketing, tentang branding. Adakah kita cukup kuat untuk buka kedai? Bila buka kedai kek ni, bukan sekadar kek saja orang nak tahu. Maknanya keseluruhan. Nak birthday cake, nak pastry, nak roti dan sebagainya. Tapi saya tak ada benda tu. Lepas tu macam mana terus? Jadi itulah dia kejatuhan saya tu. Saya jatuh pada tahun 2006. Saya buka kedai pada tahun 2009. Saya jatuh pada tahun 2009. Saya bangkit pada tahun 2011. Alhamdulillah sampai sekarang. So macam mana Anne boleh bangkit tu? Apa pendorong Anne untuk terus bangkit tu lah? Macam inilah Kak Yati. Bila kalau orang tanya saya, siapakah pendorong Anne Idris untuk berjaya sampai tahap ini? Saya kata-kata kalau kita dengar, siapakah pendorong, orang akan kata yang tak berkahwin, orang kata ibu dan bapa. Yang berkahwin kata suami, anak dan sebagainya. Sebenarnya pada saya, pendorong utama adalah diri saya sendiri yang bangkit sampai tahap ini. Tetapi kekuatan saya adalah ibu saya, ayah saya, adik-beradik saya dan juga pekerja-pekerja saya. Ini kekuatan saya yang mendorong saya membuat tindakan sampai berada tahap ni. Modal perniagaan ni sebenarnya dia ada 5. Yang pertama adalah diri. Nak buat pun diri, tak nak buat pun diri, nak sedih pun diri, semua diri. Yang kedua adalah ilmu. Dengan tindakan diri kita, kita cari ilmu. Kemudian, kita asahkan kemahiran kita. Dah asah kemahiran, kita cari apa lagi? Kita cari networking. Kemudian barulah kita dapat duit. Kalau kita ada duit, tetapi tidak ada keempat-empat ini, kita gagal. So kiranya lepas tu macam mana Anne boleh buka dari satu, dapat Mum Bakery, lepas tu pergi ke sampai satu tahap yang dapat jadi buat kek dekat Raja Iran tu kan? Apakah pekerjaan yang paling kaya dan paling miskin? Pekerjaan yang paling kaya dan paling miskin adalah berniaga. Semakin banyak anda menjual, mempromot produk anda semakin kaya dan kaya. Tapi kalau malas untuk menjual, untuk mempromot, anda semakin miskin dan miskin. Diorang jumpa saya ni di Instagram saja sebenarnya. Kek-kek saya seorang yang rajin. Saya akan, kepakaran saya, kepandaian saya buat kek ni, saya belajar melalui YouTube. Mula-mula, waktu tak ada duit dulu, kita belajar kat YouTube. Apa yang saya belajar, saya masukkan dalam Instagram. Nasib baik saya adalah antara usahawan yang terawal dalam media sosial ni. Jadi orang tengok, orang panggil, bagi peluang. Waktu tu saya tolak. Bila saya diberi peluang, saya tolak. Saya takut. Ini nak buat kek untuk Raja Arab King Salman. Saya takut. Saya kata saya tak boleh buat. Macam mana boleh ke? Boleh. You kena cuba. 2 kali, kali kedua di offer lagi. Waktu tu saya kata tak apalah, saya cuba. Bila cuba, kalau King suka kek ni, you adalah pembuat kek pertama daripada Malaysia yang buat kek untuk Raja Arab King Salman. Dan Alhamdulillah, rezeki tu tak salah pintu. Kan? Kita tidak akan ada kejayaan tanpa kerja keras, usaha dan tawakal. Bila kita bekerja keras, kita usaha, kemudian kita serah pada Allah. Tawakal lah. So kiranya macam dengan sekarang ni Anne dah buktikan pada mak, macam mana pula penerimaan mak semua dengan family melihat kejayaan Anne sekarang ni lah. Tentulah seronok. Dulu menangis sambil jalan kaki 6 km. Apa nak jadi ni? Belajar dah tak pandai. Kita balik Taiping lah. Saya tak mau balik. Saya kata tak mungkin lah saya nak balik. Saya kata saya tak mau lagi hidup susah macam dulu. Jadi sekarang ni dia menangis jugalah. Tapi menangis kegembiraan. Menangis yang tak sangka. Anak dia yang tak berapa nak cerdik kat sekolah. Alhamdulillah. Walaupun saya tidak belajar di universiti pengajian tinggi, tetapi saya dah masuk, boleh dikatakan seluruh universiti untuk memberi motivasi kepada pelajar-pelajar. So macam mana Anne bagikan masa antara kehidupan Anne dengan kejayaan Anne sekarang ni sebagai seorang bos, sebagai seorang motivator, sebagai semualah, banyaklah dia punya ni kan. Dulu, waktu mula kita nak berniaga lagi tak ada masa. Sekarang saya rasa saya ada masa lah untuk diri saya.
bila you nak menjaga ni, you sebenarnya adalah seorang yang pejuang. You kena korbankan masa rehat you. 8 jam tidur, 8 jam rehat. You kena korbankan. Tetapi bila sampai tahap ini, saya dah pandai susun masa. Sebab itulah saya ada orang-orang kepercayaan saya yang uruskan. Tetapi saya tak lepas tangan lah. Hari-hari saya akan tengok lah. Plan. Saya plan hala tuju saya. Sampai tahap ni sebenarnya Kak Eti, bila dah sampai tahap ni sebenarnya lagi susah macam mana kita nak maintain dan sebagainya dengan staff yang ramai. Macam dengan sekarang ni and still buat kek ke ataupun macam mana? Ataupun memang dah serahkan pada Adik saya. Adik saya dah 100% jaga My Mom's Bakery. Kek-kek yang tertentu saya turun lah. Yang melibatkan puluhan ribu ringgit. Yang eksklusif. Yang eksklusif. Nak sentuhan area, saya turun lah. Apa kek yang paling istimewa yang pernah Anne buat lah? Kek istimewa. Banyak sebenarnya yang istimewa, yang terlalu banyak. Tetapi sejarah saya itulah Kek Raja Arab King Salman lah. So apa macam dengan nasihat untuk mereka yang baru-baru nak naik, yang mungkin sekarang ni kan macam dengan banyak kelas-kelas semua tu kan. So apa nasihat untuk mereka yang mungkin untuk si rumah ke, nak buat kerjaya sebagai bisnes kek ke, macam mana tu? Bila nak menjaga ni bermula dengan apa yang kita ada. Kita nak menjaga jangan ikut orang. Kalau kita ikut orang, mati cerita dia. Ikut kepada kemahiran kita, kepakaran kita, apakah yang kita minat. Kalau saya tengok Kak Yati jual nasi lemak, saya tengok Kak Yati punya kedai ramai orang datang. Itu bukan kepakaran saya. Tiba-tiba saya buat nak jual nasi lemak. Lambat, habis. Bermula dengan apa yang ada. Jangan gairah. Jangan jadi usahawan syok-syok sendiri. Pelan-pelan dan sabar. Fokus. Berniaga ni kena fokus. Jangan jadi acah-acah usahawan. Untuk usahawan-usahawan wanita terutamanya, jangan jadi acah-acah usahawan. Setahun ada 12 perniagaan. Kan? Sekejap jual tudung, sekejap jual roti, sekejap jual kasut. Semua benda dia nak jual. Nak keluar utara dah. Semua benda dia nak jual. Sebab you tak fokus. Sebab tu kadang-kadang ada usahawan yang datang jumpa saya, and Idris, kenapa saya tidak menjadi? Kenapa saya tak ini, tak ini? Sebab tak fokus. So berniaga kena fokus, fokus dan fokus. Okay. Pesanan Anne untuk pembaca Ming Wanita, terutamanya mak-mak yang nak buat bisnes. Berani keluar daripada kepompong. Dan berdikari. Zaman sekarang adalah zaman berdikari. Tapi itulah macam dengan kita semangat mula-mula je, lepas tu dah buat, alamak tak jadi dah. Itu saya kata diri. Kan? Diri kena kuat. Untuk wanita-wanita di luar sana, diri kena kuat. Kena sentiasa kuat. Macam mana pun, sebab tu saya kata modal yang pertama adalah diri. Nak kuat pun diri, nak meratap kesedihan pun diri, yang tak nak buat pun diri, semua diri. Tak ada siapa. Kalau ada 10 orang penceramah terbaik di dunia, kalau memberi motivasi kepada kita ni, tetapi kalau tindakan bukan daripada diri sendiri, tak jadi apa. Semua orang mempunyai impian, tapi yang membezakan kita impian itu adalah tindakan. Jadi bertindak. Jangan tengok saja kejayaan orang. Sebenarnya kita pun boleh berjaya, insya-Allah. Saya doakan.